Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Tengku Afika Atira binti Tengku Muhammad Syukri dan nama matrik saya S46461 dan dari Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam. Hari ini saya akan membentangkan tajuk laporan untuk latihan industri saya. Pertama, pengenalan kepada organisasi saya. Saya menjalankan latihan industri di Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu. Yayasan ini ditubuhkan pada 31 Mac 1994 di bawah Akta Syarikat. YPU ini ditubuhkan sebagai organisasi yang berorientasikan khusus untuk mendorong pembangunan usahawan dan perusahaan industri kecil dan sederhana PKS di Terengganu. YPU ni mula beroperasi 1 Julai pada tahun 1994 di Wisma Darul Iman Terengganu. Namun kini Yayasan Pembangunan Usahawan ni terletak di Pusat Dagangan Terengganu iaitu TTC di Padang Hiliran Kuala Terengganu. UMT ke YPU ni dalam masa 30 minit. Dan YPU ni terletak di antara Pasar Raya Giant dengan Maiding iaitu sebelah McDonald. YPU ni terdapat 4 fungsinya, iaitu yang pertama iaitu pembangunan usahawan. Pembangunan usahawan ini adalah menawarkan program pembangunan usahawan yang bertujuan untuk melahirkan usahawan yang berpengetahuan dari segi aspek pengurusan dan mempunyai ciri-ciri usahawan yang mampu berdaya saing. Contoh ini ialah program Sahabat Usahawan Terengganu iaitu SUT. Selain itu, program Usahawan Graduan Terengganu Sejahtera iaitu UGATE dan seterusnya setia program subsidi upah PKSU iaitu PSU. Yang kedua iaitu pembangunan perniagaan. Pembangunan perniagaan ini adalah salah satu usaha untuk membantu usahawan tempatan dalam meningkatkan kuantiti dan pasaran pengusaha PKS, termasuk satu daerah satu industri iaitu SDSI dan industri kecil dan sederhana IKS di pasaran tempatan untuk lebih kompetitif dan standing di pasaran dunia lah. YPU juga dapat memberi dana dalam meningkatkan kualiti produk tersebut. Contohnya iaitu program promosi pasaran dan pasaran produk. Selain itu, skim bantuan KOBA dan skim bantuan pembukusan. Yang ketiga iaitu pembiayaan perniagaan. Pembiayaan perniagaan juga menyediakan pelbagai skim dan dana untuk usahawan. Contohnya dana usahawan dan industri mikro Terengganu dikenali sebagai DUIT. Selain itu, dana prihatin Terengganu OKU dipanggil DHT dan skim pembiayaan mobil trak SPMT. Yang terakhir yang keempat iaitu premis perniagaan. Terdapat sebanyak 76 lot premis perniagaan Kompleks Sukan Terengganu KUT dimiliki oleh YPU. Selain itu, bangunan T-Mall Kuala Berang, Galeri Pusat Dagangan Terengganu TTC dan Dewan YPU. Kita teruskan dengan perincian tugasan yang telah diberikan. Antaranya ialah saya juga mengendalikan atur acara. Contohnya latihan pembentukan usahawan dikenali sebagai LPU 3.0 program Usahawan Graduan Terengganu Sejahtera yang dikenali sebagai UGATE. Acara ini dianjurkan oleh MARA Terengganu yang bekerjasama dengan YPU. Tujuan ini adalah untuk mengasah bakat usahawan dalam penyediaan, pembentangan dan penilaian rancangan perniagaan untuk meningkatkan sosial para peniaga.
sebenarnya mereka adalah orang yang terpilih selepas di interview beratus-ratus orang yang hadir, dan mereka adalah yang terpilih sebanyak 30 orang. Dan saya ditugaskan dalam ni adalah untuk menjemput VVIP dari segi menghubungi maklum balas agensi-agensi yang akan hadir lah. Acara ini juga diadakan di Hotel Feda Residence iaitu Kuala Terengganu. Semasa acara ini saya berada di saya menjaga mereka lah semasa program ini berlangsung, mengurus menjadi urus setia dalam program tersebut. Okey, seterusnya saya juga membuat dokumentasi fail. Setiap 2 minggu sekali selepas acara saya akan dokumentasi fail minit dan menguruskan fail yang wajib di setiap bahagian dan jabatan-jabatan. Dan fail yang digunakan untuk merangkai semua aspek pertimbangan dan proses keputusan bagi setiap individu UKIP itulah. Dan saya juga membuat video untuk program yang dilaksanakan, dan juga ada juga saya membuat slide pembentangan mesyuarat dan taklimat sebagainya. Dan untuk fokus program yang saya laksanakan ialah menguruskan data program subsidi upah PSU yang sekarang memang start daripada awal saya masuk, dan sehingga sekarang saya memang fokus pada PSU ni, program subsidi upah ni, daripada A sampai Z saya melaksanakan program, saya menguruskan program ni. Saya juga aktiviti yang saya lakukan adalah menyemak data usahawan dalam mengisi program PSU melalui YPU ni juga. Rutin harian saya hari-hari, saya akan memberi penerangan kepada usahawan mengenai faedah PSU, cara mengisi borang dan yang diperlukan oleh seperti yang diperlukan oleh YPU dan PKSO lah. Dan saya juga mendaftarkan saya juga ditugaskan untuk mendaftarkan usahawan menjadi ahli dan mengemailkan mereka QR code. Yang saya perlu buat ialah QR code kepada semua usahawan yang mendaftar secara online maupun offline. Dan saya juga ditugaskan untuk menyiapkan CJ YPU yang bagi mereka yang tiada SSM. Okey, pengenalan kepada isu yang dipilih. Isu yang saya pilih ialah yang saya banyak buat, iaitu YPU yang bekerjasama dengan beberapa agensi iaitu PKSO mengenai program PSU ni, program subsidi upah. PSU ni adalah program yang membantu majikan untuk meneruskan operasi dan mengekalkan pekerja mereka selepas terkena kesan penularan COVID-19 ni lah. Hal ini dapat menghasilkan usahawan yang mampu orang kata bertahan lah. Selain itu, isu yang kedua iaitu program latihan kepada usahawan UKIP dan UBES. Okey, saya teruskan. Kekuatan isu iaitu isu program PSU ni. Pertamanya, kekuatannya adalah kepercayaan usahawan kepada kerajaan dengan bekerjasama dengan YPU dan menyediakan kursus percuma kepada usahawan yang berdaftar. Antara kelemahan pula adalah dalam pembahagian pengurusan data, dan usahawan yang tidak merebut peluang serta tidak memahami konsep program inilah. Okey, peluang yang didapat oleh ialah dapat membantu usahawan yang berdaftar dengan YPU. Sekarang ni kita dapat dalam 8,000 orang yang berdaftar, sehingga kita orang tak mampu nak menghantar QR code dan terpaksa menyiapkan dalam masa terdekat. Okey, selain itu, peniaga Terengganu yang tidak mempunyai
Orang kata tidak mempunyai SSM boleh mencarum dengan pekeso. Itu adalah kelebihan je lah. Kalau ancaman dia pula yang membuat CJYPU hanya sah dalam negeri Terengganu sahaja. Mereka boleh berniaga, cuma boleh berniaga dan negeri Terengganu. CJYPU hanya dalam negeri Terengganu sahaja. Dan ancaman dia peniaga bukan asal daripada Terengganu. YPU ni hanya khas untuk rakyat Terengganu sahaja. Okey, cadangan untuk mengatasi isu ini. Pertama, saya cadangkan pihak YPU ataupun dan juga pekeso memberi penerangan detail kepada usahawan supaya tiada ketidaksalahfahaman terhadap program tersebut. Contohnya, bayaran denda yang dikenakan kepada usahawan yang baru mendaftarkan pekerjanya di pekeso. Mereka perlu membuat bayaran tersebut dari tempoh mereka mula masuk kerja. Hal ini banyak menimbulkan masalah jika selepas mereka mendaftar, mereka akan tidak puas hatilah dengan denda tersebut. Dan seterusnya, yang kedua adalah menyediakan kuota atau syarat yang ketat kepada usahawan yang mendaftar atau membuat semakan detail supaya tiada penipuan bagi mereka yang mendaftar dengan YPU. Sebab mereka mendaftar secara online, mereka perlulah memberikan bukti yang secukupnya mereka adalah rakyat Terengganu. Antara kemahiran tambahan yang saya perolehi ialah saya dapat menganalisis data PSU, dapat buat semakan, orang tanya ke apa-apa saya boleh menjawab lah. Dan saya juga merekodkan data usahawan-usahawan. Kalau bila ada kesilapan, kita orang akan baikilah semua tu. Dan saya juga membuat CJYPU, menyiapkan QR code, menjawab telefon daripada usahawan mengenai PSU. Lepas tu lah tugas saya untuk mengatasi masalah-masalah usahawan ni lah. Okey, setelah kesimpulannya, akhir kali terdapat pelbagai kemahiran dan idea yang saya perolehi daripada LI di YPU ni. Bukan sahaja mengenai program PSU, tetapi juga daripada program-program lain serta musyarat yang telah diadakan di YPU lah. Okey, pengalaman di sini amat berharga. Banyak sangat pengalaman tak terungkap nak kata. Saya juga diberikan tempat yang selesa untuk menyiapkan tugasan ni lah. Saya pun ada workstation sendiri. Mereka sediakan tempat saya dengan komputer, wifi, semua cukup lah. Nak katakan okey lah, cukup lah, sangat selesa berada di sini. Dan mereka juga memberi tugasan saya dan mengajar saya. Dan saya dapat membuat tugasan tersebut tanpa pengawasan. Setakat ni saya memang melakukan kerja sehingga saya rasa saya tak cukup tangan nak siapkan kerja dalam masa 3 bulan ni. Saya melakukan dengan terbaik seperti mereka inginkan, dan saya merasakan latihan selama 3 bulan ni tak cukup untuk saya untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai pekerjaan. Dah, okey. Terima kasih.